Baik, apakah itu pembangunan yang diberikan tajuk pada saya? Pembangunan adalah merujuk kepada usaha untuk mengubah masyarakat atau negara daripada keadaan mundur kepada maju. Perubahan yang dimaksudkan meliputi pelbagai aspek kehidupan manusia seperti ekonomi, politik, sosial. Ada satu masa dahulu ataupun 10 tahun kebelakangan ini, kawasan ini adalah kawasan yang dijadikan kawasan paya, kawasan yang tak ada guna, orang tiada guna tanah di kawasan sini lah. Tapi pada tahun ini, apa yang dapat kita lihat di belakang sana sampai ke hujung sana, maka kita akan nampak kawasan pembangunan yang akan terjadi pada tahun 2022 ataupun tahun ini akan berlaku pembangunan secara pesat di kawasan ini. Okay, dulu rumah biru tersebut, apa kita nampak rumah biru tersebut masih belum dibangunkan. Tetapi pada hari ini kawasan ini sedikit demi sedikit bangunan-bangunan ataupun kawasan blok-blok perumahan akan dibangunkan secara banyak dan besar di sini. Okey, mari kita dapat lihat sehingga ke ujung sana. Ujung sana adalah kawasan Bendang, tetapi kawasan Bendang tersebut juga akan ditambus untuk dijadikan kawasan perumahan. Apa yang kita dapat lihat di sini, kawasan perumahan yang sangat banyak. Itu belakang itu adalah kawasan perumahan. Okey, semua kawasan ini adalah kawasan yang akan dimajukan untuk perumahan dan pembinaan. Pembangunan sangat penting kepada kita, kerana dengan pembangunan kita sendiri yang akan dapat hidup dan duduk di kawasan-kawasan perumahan. Namun, tidakkah kita melihat kawasan sarjana cantik ini menjadi taruhan? Okey. Setelah itu, dalam kita merebut untuk membangunkan kawasan perumahan, sama ada kawasan untuk tempat tinggal, kawasan untuk pelbagai lagi kemudahan yang kita hendak lakukan, janganlah kita menghabiskan kesemua kawasan-kawasan tersebut, kerana kawasan inilah yang akan menjadi punca rezeki kita nanti kepada petani dan kepada kita sendiri berbalik untuk menjadi makanan harian kita ataupun makanan ruji bagi rakyat-rakyat Malaysia. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Bandar Baru Kangar Jaya. Peluang besar akan bermula di sini. Terdapat banyak bangunan dan kemudahan yang disediakan seperti pusat membeli belah, restoran, stesen bas, hotel, dewan serbaguna, industri ringan, pengedar kereta dan pendidikan. Pembangunan ini dapat menjadi pemacu ekonomi baharu, terutamanya perindustrian, pelancongan dan agro makanan. Selain itu, pembangunan ini juga dapat mempelbagaikan peluang perniagaan dan pelibatan dalam bidang keusahawanan. Seterusnya, pembangunan mampu mengetengahkan negeri Perlis sebagai destinasi pelancongan berdaya saing serta memperkukuh sektor ekonomi. Akhir sekali, pembangunan ini dapat mempertingkatkan kesejahteraan penduduk melalui penyediaan kemudahan masyarakat yang mencukupi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, sekarang apa yang ada di belakang saya ini adalah sebatang sungai yang merupakan sungai terbesar di kawasan Ulu Bernam. Sungai ini merupakan salah satu ciptaan alam yang sangat penting kepada manusia. Hal ini kerana ianya memberikan sumber air kepada manusia. Bukan itu sahaja, sungai juga berfungsi sebagai sumber perikanan kepada manusia. Ciptaan hidrologi adalah amat penting dalam kehidupan manusia seharian. Sekiranya sungai tidak dijaga, maka ianya akan menyebabkan pencemaran air berlaku. Jadi, tahukah anda apakah kesan-kesan yang akan berlaku sekiranya pencemaran air ini terjadi? Yang pertamanya ialah kekurangan sumber air bersih.
Sungai merupakan salah satu sumber air bersih yang digunakan oleh manusia secara besar-besaran atas tujuan seperti minuman dan juga untuk tujuan harian seperti mencuci kereta, mencuci pakaian dan sebagainya. Hulu Bernam ini kita mengetahui bahawa ramai daripada masyarakat kita yang melakukan aktiviti seperti perikanan di mana mereka menangkap ikan dan juga membela ikan di dalam sungai air tawar ini. Ada baru-baru ini masuk di dalam berita ataupun di majalah juga yang mana kita melihat Sungai Hulu Bernam ini dijadikan sebagai tempat perikanan di mana para pemancing menjadikan sumber ikan air tawar sebagai sumber rezeki. Jadi fikirkanlah, sekiranya air sungai ini tercemar, ini akan menyebabkan environment di kawasan ini menjadi buruk. Jadi ini akan memberi kesan kepada mereka yang mencari rezeki di sini. Melihat kepada sumber alam ini, apa yang boleh saya katakan bahawa ini merupakan salah satu ciptaan yang sangat cantik. Air sungai yang mengalir ini boleh membawa banyak keberkatan dan juga rezeki kepada umat manusia. Jadi ini adalah penting dan merupakan keutamaan bagi manusia untuk hidup. Peliharalah sungai anda. Di Kemaman juga terdapat persekitaran hutan paya bakau yang berada di Bakau Tinggi Kemaman. Di belakang sana kita boleh lihat pokok paya bakau mengelilingi sungai Kemaman. Hutan paya bakau dia menjadi tumpuan utama kerana aspek perlindungan daripada hakisan tanah dan habitat semula jadi pelbagai spesies kehidupan. Hutan paya bakau juga mempunyai sumbangan yang besar kepada kelestarian alam semula jadi dan habitat pelbagai hidupan. Hutan paya bakau menyerap jumlah karbon dioksida yang tinggi untuk memastikan kesinambungan kehidupan manusia, iaitu sebanyak 1.5 tan karbon dioksida bagi setiap 1000 hektar hutan paya bakau setiap tahun. Seperti yang anda lihat di belakang saya ini merupakan hutan paya bakau. Pokok paya bakau merupakan tumbuhan darat yang mampu bertahan lama di dalam air masin. Fungsinya adalah untuk melindungi pesisir pantai daripada ombak yang menghakis pinggir pantai dan angin pantai yang kencang. Penting bagi pemeliharaan hutan paya bakau ini bagi penduduk di sini, bagi melindungi kawasan yang sering banjir dan tanah yang terhakis disebabkan oleh kawasan-kawasan pantai. Oleh demikian, manusia perlulah melindungi persekitaran hutan paya bakau ini daripada kegiatan aktiviti manusia seperti pembalakan atau penebangan kayu bakau untuk kepentingan. Terengganu ini mempunyai industri minyak dan gas yang telah menjadi pemangkin kepada proses perubahan dan pembangunan di kawasan Paka, Kerteh dan Kemaman. Malahan, pemprosesan industri arang batu dan besi juga bergiat secara aktif di persekitaran kawasan Kemaman ini. Secara tidak langsung, ia mempengaruhi keselamatan dan kesejahteraan penduduk di sini. Industrian merupakan salah satu daripada dasar kerajaan untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara yang lebih memberangsangkan dalam mencapai menjadi negara yang maju. Sektor perindustrian ini berupaya membesarkan pertumbuhan ekonomi dengan membekalkan peluang pekerjaan kepada penduduk di sini dan seterusnya mengurangkan kadar pengangguran dan kemiskinan dalam negara dengan peningkatan taraf hidup. Disebabkan pertumbuhan kilang-kilang yang begitu banyak di kawasan sekitar Kemaman ini, jadi persekitaran di Kemaman ini akan mengalami pencemaran udara yang tidak sihat, seperti pelepasan asap dari kilang-kilang di sini menyebabkan persekitaran di sini kurang memuaskan dan akan membahayakan kesihatan penduduk di sini. Pencemaran udara ini berlaku disebabkan oleh lori-lori yang keluar masuk daripada kilang, pelepasan asap, bahan-bahan kimia dan sebagainya. Pelbagai usaha dan program yang telah dilaksanakan oleh Jabatan Alam Sekitar, contohnya memberi amaran kepada pihak industri supaya memasang alat pencemaran, meningkatkan kawalan ke atas perancangan dan pelaksanaan, seminar dan bengkel kepada industri dengan tujuan meningkatkan kesedaran kepada persekitaran kawasan Kemaman ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salman Fauzi. Okey, ini adalah pelestarian sungai. Okey, mari kita lihat dulu sungai yang saya akan tunjukkan. Sungai yang kita tunjukkan. Okey, daripada penelitian saya, kualiti air sungai ini masih dalam keadaan bersih dan tidak tercemar. Kita sudah melihat sungai yang pertama dan saya kembali ke sungai yang kedua. Anda dapat lihat sungai ini lebih besar dan luas. Ya. Okey, daripada pandangan saya juga, sungai ini lebih bersih dan ada sedikit tercemar. Tapi okeylah, tak teruk daripada sungai tadi. Okey. Melestarikan sungai adalah tanggungjawab semua warga tanpa mengenal usia, kaum, agama, kedudukan atau kerjaya. Hidupan air juga akan mati di dalam air yang tercemar dan manusia juga tidak dapat mencari rezeki.